Yang Berhormat Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk membahaskan bajet 2024 ini. Pada dasarnya saya akan menyentuh 3 isu saja, iaitu isu jenayah dan pasukan keselamatan, yang keduanya kuasa peguam negara, yang ketiganya 3R. Tuan Yang Di-Pertua, saya bagi pihak pembangkang kami mengalu-alukan keputusan kerajaan untuk memberikan peruntukan yang di antara yang agak tinggi kepada kementerian yang menjaga keselamatan dan kedaulatan negara kita, iaitu Kementerian Dalam Negeri selain daripada yang lainnya. Tuan Yang Di-Pertua, berdasarkan kepada beberapa kenyataan yang dibuat oleh Ketua Polis Negara baru-baru ini, beliau telah menjelaskan bahawa jenayah indeks di negara ini telah menurun sebanyak 1.1% dengan 25,482 kes bagi tempoh Januari sehingga Jun tahun ini berbanding 25,775 bagi tempoh yang sama tahun lepas. Menurut Ketua Polis Negara juga, sebanyak 16,518 kes daripada 25,482 kes jenayah indeks telah berjaya diselesaikan dalam tempoh tersebut dengan kadar penyelesaian sebanyak 64.8%. Ini merupakan satu pencapaian yang cukup baik dan saya amat-amat menghargai kecekapan pasukan polis kita yang telah menjalankan tugas dengan penuh profesional dalam menjaga keselamatan negara kita. Tuan Yang Di-Pertua, walau bagaimanapun, sebagai institusi keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang utama negara, tidak dapat dinafikan bahawa pasukan polis merupakan harapan dan tempat pergantungan terpenting rakyat bagi menjalani kehidupan yang aman, selamat dan sejahtera berdasarkan kepada undang-undang serta nilai dan budaya lazim masyarakat. Bagi memperkokohkan, malah meningkatkan mutu dan pencapaian fungsi hakiki pasukan polis, banyak disenaraikan langkah-langkah yang diambil yang melibatkan meningkatkan keperluan teknologi dan inovasi, kecekapan keberkesanan dan juga memperluaskan kepolisian komuniti dan sebagainya, adalah juga tidak dapat dinafikan bahawa selain daripada faktor-faktor itu, ada faktor-faktor selain daripada faktor lazim perkhidmatan seperti latihan, profesionalisme, kelengkapan peralatan dan sebagainya ni, ada faktor lain yang perlu dititik beratkan oleh pasukan polis untuk meningkatkan mutu perkhidmatan mereka, iaitu satunya faktor integriti dan yang keduanya faktor image yang sangat penting mempengaruhi tahap kepercayaan dan kerjasama dan kepercayaan daripada rakyat jelata sekalian. Dalam hal ini, saya tadi berharap Menteri KDN mendengar apa yang nak saya bangkitkan. Kita tahu bahawa boleh dikatakan semua badan-badan penguatkuasa undang-undang di negara kita ini masih lagi bergelut dengan isu integriti dan keboleh percayaan, menyebabkan bukan saja rakyat tidak berasa terlindung dan selamat, malah potensi pasukan dan anggota juga tidak tercapai. Baru-baru ini tular satu video pegawai kanan pasukan polis yang menasihati malah memberi amaran kepada pegawai dan anggotanya berhubung salah laku dan perbuatan rasuah yang dikatakan tersebar baru-baru ini, mengesahkan lagi rahsia umum yang telah pun diketahui oleh masyarakat. Malah tidak keterlaluan untuk dikatakan isu ini terus menghantui institusi penguatkuasaan kita. Walaupun banyak langkah, dana dan masa telah diperuntukkan untuk penambahbaikannya, termasuk dari segi tahap integriti dan keboleh percayaan. Maka dalam hal ini, Tuan Yang Di-Pertua, saya ingin menarik perhatian juga bahawa antara faktor-faktor yang boleh mengurangkan mutu perkhidmatan dan juga profesionalisme pasukan polis selain daripada integriti tadi adalah dari sudut image ataupun self image
yang merupakan faktor penting yang boleh mempengaruhi mutu kesejahteraan fizikal, mental, sosial, emosi dan juga kerohanian seseorang ataupun kumpulan dalam perkhidmatan polis ini. Saya ingin menyebutkan bahawa dalam konteks perbahasan ini juga, usaha penambahbaikan badan keselamatan khususnya polis agar muncul sebagai institusi yang benar-benar berwibawa, terpercaya, cekap dan berkesan, semestinya lah dibebaskan sepenuhnya daripada campur tangan politik. Ini yang saya nak sebut kepada Yang Berhormat Menteri KDN kalau beliau berada di sini. Umum mengetahui bahawa agensi-agensi penguatkuasa termasuk pasukan polis kerap berdepan dengan arahan dan wahyu politik yang bercanggah dengan tugas sah mereka, tetapi terpaksa dilakukan kerana ia merupakan arahan daripada pasukan. Amalan penyalahgunaan pasukan untuk tujuan-tujuan tidak sah malah berlawanan dengan peraturan dan undang-undang. Selain menghilangkan rasa hormat diri, malah membentuk imej diri buruk yang seterusnya mempengaruhi tabiat dan kelakuan, akhirnya menjadi budaya yang sukar dihapuskan. Datuk Yang Di-Pertua baru-baru ini di dalam satu pilihan raya kecil yang berlaku di negeri Yang Berhormat juga, iaitu di Pelangai, N36 Pelangai. Saya sendiri berada di satu kawasan yang bernama Kampung Mancis. Di sebelah rumah yang saya sewa, terdapat sebuah rumah yang saya percaya diduduki oleh pasukan keselamatan. Daripada pengamatan saya, kalaupun tidak lebih, hampir-hampir 20 buah motosikal outrider polis yang duduk menginap di situ daripada awal sehinggalah pada akhir. Persoalannya, apa perlunya polis dalam kawasan pilihan raya yang hanya mempunyai pengundi 16,000 saja? Apa perlunya pasukan polis? Dikatakan negara kita aman, dikatakan politik kita juga tidak ada huru-hara. Kenapa diletakkan di situ? Tidak lain dan tidak bukan, ianya sudah tentulah untuk memberikan satu tanggapan kepada umum bahawa sesuatu yang tidak baik berlaku. Mungkin boleh menjejaskan minat mereka untuk keluar mengundi. Ramai yang tak keluar mengundi. Di rata-rata tempat ada pasukan polis selain daripada pasukan-pasukan yang lain. Yang beras tu tak saya kira lah. Menteri-menteri pun melelong beras dalam pilihan raya kecil di Pelangai itu. Jadi ini satu rahsia umum yang diketahui oleh rakyat. Jadi dalam hal ini, rakan saya, Menteri KDN, bukan baru lama dengan saya di peringkat universiti lagi. Masihkah kau ingat semasa reformasi dulu, engkaulah yang lari daripada polis, pergi ke seberang. Kami yang pergi menziarahi beliau. Itulah dia, beliau tak berani berada di sini. Dan itu merupakan suatu sikap beliau pada masa itu yang menentang ketidakadilan, penyalahgunaan kuasa. YB Kota Baru. Tak apa, bangi tak apa. Saya tak bagi laluan 37, peraturan mesyuarat 37, tak mau diganggu. Saya nak menyatakan bahawa nak tanya soalan sikit, tak boleh ya? Sepatutnya sikap yang lawyer tu lawyer, tak boleh. Yang Berhormat rakan saya Menteri Dalam Negeri, apabila beliau menjadi Menteri Dalam Negeri, jangan menyalahgunakan kuasa dalam sesuatu yang tidak benar, bercanggah dengan undang-undang. Pasukan polis menjaga keselamatan, menjaga ketenteraman, bukan menjaga kepentingan politik pihak kerajaan sendiri pun. Saya heran kenapa beliau bersikap begitu. Saya yakin kami di sebelah sini, kalau kami berada di sana, kita tidak akan melakukan tindakan yang sedemikian itu. Tuan Yang Di-Pertua, poin saya yang kedua ialah mengenai fungsi dan juga kuasa peguam negara. Berdasarkan kepada perkara 1453, Perlembagaan Persekutuan berbunyi, izinkan saya untuk membaca, peguam negara hendaklah mempunyai kuasa yang boleh dijalankan menurut budi bicaranya untuk memulakan, menjalankan atau memberhentikan apa-apa prosiding bagi sesuatu kesalahan selain daripada prosiding di hadapan Mahkamah Syariah, Mahkamah Anak Negeri dan Mahkamah Tentera. Berdasarkan kepada peruntukan 1453 perlembagaan ini, Tuan Yang Di-Pertua, jelaslah bahawa mengikut perlembagaan
Peguam negara merupakan orang yang paling tinggi kuasanya dan juga paling besar budi bicaranya. Namun demikian, saya ingin menyebutkan dalam Dewan ini, mohon dengan izin, apabila kita menyebutkan budi bicara, undang-undang menetapkan bahawa dengan izin, judicial discretion must be exercised judicially and not in arbitrary manner. Discretion being judicial must be exercised judicially and judiciously on sufficient grounds. Jadi apabila perlembagaan memberi kuasa kepada peguam negara, bukanlah ia mempunyai kuasa mutlak yang boleh digunakan secara arbitrari ataupun sewenang-wenang. Saya ingin menyentuh mengenai satu kes yang mungkin tidak ramai lagi rakyat lupa, kes DNAA yang telah diberikan oleh Mahkamah Tinggi pada 3 hari bulan 9 tahun 2023 yang melibatkan seorang tokoh nombor 2 negara. Jadi kes ini menjadi bualan rakyat dan rakyat masih menunggu lagi apakah kesudahan pada kes ini. Mengikut undang-undang, satu kes yang diputuskan DNAA, ianya adalah di peringkat sama ada ianya akan di-charge kembali ataupun peguam negara akan meminta supaya dilakukan acquitted and discharge, dilepas dan dibebaskan. Sekarang dilepas tanpa dibebaskan. Tak apalah, itu saya serah kepada Menteri Undang-Undang menjelaskan apa status kes DNAA Bagan Datuk. Saya nak menyebut bahawa akibat daripada kes ini, saya melihat berlakunya seolah-olah double standard. Perkiraan yang tidak sama antara orang yang berada di atas dengan rakyat jelata. Saya menghargai pandangan peguam negara yang baru dalam kenyataan media Jabatan Peguam Negara pada 8 September yang mengatakan bahawa berdasarkan kepada representasi yang dikemukakan, perkara ini menjadi tugas bagi peguam negara untuk mempertimbangkan setiap alasan dan perincian yang diberikan oleh pihak tertuduh. Dalam erti kata lain, peguam negara serta jabatan ini tidak boleh secara sembrono menolak representasi-representasi yang dikemukakan oleh mana-mana tertuduh. Sebaliknya perlu meneliti setiap butiran yang diberikan demi menegakkan proses undang-undang. Saya menghargai apa yang dasar baru mungkin Jabatan Peguam Negara. Tetapi saya harap ini tidaklah kerana nak justifikan kes DNAA itu. Saya nak membangkitkan satu kes yang saya, ya berhormat Datuk Yang di-Pertua, saya mengisytiharkan kepentingan. Saya sebagai peguam dalam kes ini. Anak guam saya ini adalah rakyat saya di Kota Baru. Seorang perempuan, saya tak perlu sebut namanya, berusia 39 tahun. Seorang pekerja di syarikat swasta. Gaji dia 4,000 lebih. Tapi satu hari pada 6 hari bulan 10 tahun 2022, tahun yang lepas, beliau telah ditangkap di satu pasaraya di Bandar Kota Baru kerana dikatakan sengaja mencuri barangan-barangan seperti dalam senarai yang jumlahnya RM291.67. Saya boleh kemukakan senarai kalau nak, antaranya satu botol budu yang berharga RM2. Firma saya telah membuat representasi kepada peguam negara bertarikh 23 hari bulan pada 23 Februari. Dia dituduh pada bulan 1 bulan Februari. Kami telah membuat representasi menceritakan bagaimana wanita ini dia pergi untuk membeli barangan keperluan hariannya yang bernilai 200 lebih ni. Tiba-tiba sampai di kaunter nak bayar, dia tertinggal kad bank dia. Dia beritahu kepada kaunter itu, saya nak pergi ambil kad bank di dalam kereta. Dan dia tolak barang di dalam troli nak pergi letak kepada seorang pegawai keselamatan. Semasa itu, beliau telah ditangkap oleh seorang lagi pegawai keselamatan yang melihat CCTV kononnya. Ditangkap. Jadi tanpa dia diberikan peluang, walaupun dalam statement 112 kepada polis, dia menyatakan dia nak pergi ambil kad.
tidak diberi peluang apabila polis dipanggil ke supermarket itu, tak diberi peluang membuktikan bahawa dia ni innocent, orang yang jujur, yang ikhlas, nak pergi ambil, tak diberikan peluang untuk pergi membuktikan beliau ini innocent. Ditangkap, dituduh di mahkamah, dibuat representasi kepada peguam negara tolak kepada peguam cara negara, ditolak kepada ketua pendakwaan negeri, akhirnya representasi ini ditolak. Menyebabkan pada 21 September yang baru ini, pada hari perbicaraan, saya minta kepada magistrate untuk beri penangguhan kes ini. Saya nak buat representasi kedua. Sebagaimana Bagan Datuk beberapa representasi, insya-Allah kalau tak sampai 200 muka surat pun hampir-hampir saya akan buat. Saya akan kampelkan orang ini bukan orang yang tidak ada duit, tak mampu bayar. Dia ada statement bank, dalam bank dia ada berbelah-belah ribu ringgit. Tak menasabah seorang ibu muda nak mencuri RM200, itu sepatutnya diberikan budi bicara. Inilah discretion yang perlu dilaksanakan judiciously, secara bijaksana oleh peguam negara. Bukan saja kes-kes yang besar-besar, yang jerung-jerung, tetapi bilis ditinggalkan begini. Saya tak nak cakap banyak, tapi saya nak menunjukkan dalam Dewan ini bahawa pelaksanaan undang-undang mestilah tidak berlaku double standard, tidak berlaku perbezaan antara orang besar dengan orang kecil. Kalau orang besar di sebelah sini, jangan haraplah kalau orang besar di sebelah kerajaan. Ini juga prinsip yang dipegang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita, yang berpengalaman dengan pasukan polis dan pasukan Jabatan Peguam Negara, yang sepatutnya diterapkan di dalam pentadbiran beliau. Jadi dalam hal ini saya minta supaya Menteri Undang-Undang menjelaskan perkara ini, supaya pelaksanaan budi bicara ini dilaksanakan secara judicially and judiciously dalam menghadapi kes-kes yang melibatkan rakyat jelata. Isu saya yang ketiga, Yang Berhormat Datuk Yang Di-Pertua, perkara yang sebenarnya dibangkitkan oleh Yang Berhormat Paguh dalam soalan nombor 2 pada hari ini, iaitu mengenai 3R, Religion, Royal and Race. Isu yang telah dijawab oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri, yang mengatakan bahawa isu 3R ini asasnya Perlembagaan Persekutuan, Penal Code, Akta SKMM dan juga Akta Hasutan dan sebagainya. Padahal Datuk Yang Di-Pertua, ahli-ahli yang berhormat sekalian, kita sebenarnya tidak jelas apa kesalahan yang dikaitkan atau dimaksudkan dengan 3R ini. What type of offences yang boleh diklasifikasi dalam perkara yang tergolong dalam 3R ini. Anything about religion, anything about royal, anything about race, or what? Tahap mana? Kalau nak buat undang-undang, saya setuju dengan Kuala Selangor ni. Buat undang-undang, biar telitikan perkara yang tidak boleh disebut dan sebagainya. Saya nak menyebut satu kes yang juga disebut oleh Yang Berhormat Menteri tadi. Kenyataan di luar Dewan oleh Yang Berhormat Marang mengenai isu 3R ini. Yang Berhormat Marang mempersoalkan kenapa tindakan-tindakan mencabar undang-undang syariah yang secara terang-terangan dibuat oleh rakyat Malaysia, termasuk bawa kes ke mahkamah, tidak diambil tindakan, sedangkan berpuluh-puluh report telah dibuat berhubung dengan mencabar enactment jenayah syariah Kelantan 2019 yang sekarang ini pending untuk decision di Federal Court. Orang itu telah bagi kita telah melakukan tindakan yang bercanggah dengan 3R, menyentuh agama, menyentuh sensitivity, menyentuh raja yang menjadi ketua agama di negeri-negeri. Sultan Kelantan telah bertitah baru-baru ini mengenai cabaran ini. Sultan Selangor yang merupakan pengurusi Majlis Kebangsaan Islam telah memberi amaran supaya tindakan diambil, termasuk meminda undang-undang, membendung perkara ini. Bayangkanlah tuan-tuan, saya juga duka cita dengan Yang Berhormat Menteri Agama, satu-satu menteri yang tak ada timbalan ni. Dia berjanji dengan saya pada 18 September untuk memberi jawapan bertulis kepada saya. Kenapa kerajaan tidak membuat pencelahan ataupun intervene
di dalam kes Nik Elin melawan Kerajaan Negeri Kelantan untuk mempertahankan enactment bukan saja Kelantan, 14 buah negeri-negeri di Malaysia ini. Apabila kes ini diputuskan membenarkan permohonan ini, bermakna semua enactment jenayah syariah 14 buah negeri ini dianggap terbatal, dan DUN di semua negeri tidak mempunyai bidang kuasa untuk membuat undang-undang enactment syariah. Cukup berat. Tapi Yang Berhormat Menteri Agama ni sampai sekarang ni tak memberi jawapan kepada saya. Saya menuntut perkara ini kerana saya tidak anggap beliau seorang yang mungkir janji. Jadi itu. Jadi dalam hal ini, Datuk Yang di-Pertua, kita mengharapkan demi untuk kesejahteraan kita, secara terbuka, saya mengatakan kepada rakan-rakan di sebelah sana, kami juga berpandangan tidak boleh orang Islam menghina agama lain. Tak boleh. Itu ajaran kami. Apabila kita menyakiti orang bukan Islam, kata Allah, mungkin satu masa mereka akan menyakiti kamu. Kamu tidak boleh menceroboh rumah-rumah ibadat mereka, kerana satu masa mungkin mereka menceroboh. Itu ajaran, dan itulah yang dipraktikkan oleh pihak kita. Oleh itu, mana-mana rumah ibadat orang bukan Islam yang cuba diganggu, kami pihak yang pertama akan menentangnya, sebagaimana yang berlaku di negeri Kelantan dan negeri yang ditadbir oleh kami. Bukan sebagaimana yang disebut oleh sebahagian daripada sini, bila naik gelombang hijau ni, semua rumah ibadat orang bukan Islam akan dihancurkan. Itu 3 hari tu. Dah ada report tadi betul. Tapi inilah kita harap kerajaan madani yang ada pada hari ini melaksanakan ketamadunan. Jangan meneruskan undang-undang yang dulu dikatakan drakonian, undang-undang hutang rimba. Dulu sebelah sana kata undang-undang ada ni, undang-undang hutang rimba, termasuklah akta hasutan bila nak dihapuskan. Ini ada dalam manifesto Pakatan Harapan. Jadi setakat itu dulu lah. Betul. Boleh. Walaupun Datuk itu masih lagi teruja, tapi saya mematuhi. I'm a legal man. I follow the instruction. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Kota Baru.